Perdana Menteri berjuang untuk rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyuarakan kepentingan untuk mengekalkan keamanan dan kestabilan serta mengukuhkan multilateralisme yang terjalin selama ini. Anwar berkata demikian dalam kemuncak ASEAN China ke-26 di Jakarta, Indonesia. Saya menyatakan keyakinan terhadap penaiktarafan perjanjian kawasan perdagangan bebas ASEAN China 3.0 yang akan memperdalam integrasi ekonomi serantau. Saya menggesa kerjasama yang lebih kukuh dalam bidang pertanian bagi menangani krisis keselamatan makanan serta membangunkan sumber manusia dengan memupuk inovasi, teknologi dan pendidikan teknikal, katanya dalam satu kenyataan. Dalam pada itu, Anwar berkata Malaysia juga mengalu-alukan tahun pertukaran rakyat ke rakyat ASEAN China pada tahun 2024 yang memberi ruang bagi terus memupuk persahabatan yang berdaya tahan di kalangan generasi masa depan. Dalam masa yang sama, Perdana Menteri mengadakan pertemuan dua hala bersama Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau ketika sidang kemuncak ASEAN ke-43 dan perasmian Forum ASEAN Indo-Pasifik AIPF di Jakarta, Indonesia. Dalam pertemuan kali pertama kami ini, persetujuan dicapai untuk terus memperkukuh kerjasama antara Malaysia dan Kanada, terutamanya dalam perdagangan dan pelaburan, pertahanan, pendidikan, hubungan sesama insan serta bidang baharu termasuk ekonomi hijau, sains dan teknologi serta kecerdasan buatan AI menerusi strategi Indo-Pasifik Kanada, ujarnya menurut kemas kini terbaru di Facebooknya semalam. Anwar menerangkan perkongsian strategi ASEAN-Kanada telah dilancarkan yang mana mesyuarat menerima kenyataan bersama pemimpin-pemimpin mengenai perkongsian strategi ASEAN-Kanada. Dalam sidang tersebut, saya turut sentuh keperluan agar kedua-dua pihak meneruskan rundingan membina ke arah memuktamadkan perjanjian perdagangan bebas ASEAN-Kanada yang dijadualkan pada tahun 2025, katanya. Dalam perkembangan berkaitan, beliau juga mencadangkan supaya ASEAN dan Kanada meneruskan pelaburan dalam penyelidikan dan pembangunan teknologi digital serta menggalakkan pertukaran kepakaran dalam bidang yang berkenaan. Tanpa membuang masa, Anwar berkata dalam kesempatan itu juga beliau mengadakan pertemuan dua hala bersama Presiden Republik Korea Yoon Suk Yeol. Anwar berkata ini merupakan pertemuan kali pertama sejak masing-masing memegang jawatan sebagai Presiden Korea dan Perdana Menteri Malaysia pada bulan Mei dan November 2022. Semasa pertemuan tersebut, kami telah menyatakan komitmen dalam mengukuhkan lagi hubungan dua hala Malaysia, Republik Korea yang sedia ada serta meneroka peluang-peluang kerjasama baharu demi manfaat kepada kedua-dua negara. Antara hasil utama perbincangan termasuklah pertukaran lawatan di peringkat tinggi dan potensi pengecualian daripada Korea Electronic Travel Authorization atau KETA dengan matlamat untuk mengukuhkan lagi hubungan semasa rakyat, ujarnya. Berbekalkan masa yang sangat suntuk, hubungan Malaysia dan Australia pula terus diperkukuh menerusi pertemuan dua hala Anwar dengan Perdana Menteri Australia TYT Anthony Albanese. Menurut Anwar, dalam pertemuan tersebut beliau telah membincangkan usaha-usaha bagi meningkatkan hubungan dan kerjasama dua hala antara dua negara. Jelas beliau, kerjasama tersebut merangkumi pelbagai sektor di bawah kerangka Erakan Kerjasama Strategik Komprehensif atau CSP. Dalam pada itu, Anwar yang juga Menteri Keuangan turut menyentuh mengenai kepentingan sistem keuangan serantau. Tegasnya sistem keuangan serantau penting bagi menangani ketidaktentuan ekonomi global dan risiko keuangan, seterusnya memperkukuh rangkaian keselamatan dan kemandirian ekonomi rantau Asia Tenggara. Beliau turut menzahirkan kebimbangan berkaitan isu keselamatan makanan dan menyeru kepada peningkatan kerjasama dalam bidang pertanian pintar dengan tumpuan terutamanya kepada petani-petani kecil. Saya turut menggesa kerjasama dalam pembangunan tenaga boleh diperbaharui, aset biodiversiti dan aplikasi teknologi pertanian. Mesyuarat telah memperakukan pernyataan pemimpin ASEAN Campur Tiga mengenai pembangunan ekosistem kenderaan elektrik, ujarnya lagi. Tanpa melewatkan waktu yang ada, Anwar turut mencadangkan kerjasama selanjutnya dengan Amerika Syarikat menerusi tumpuan terhadap kerjasama ekonomi yang lebih mendalam melalui perjanjian kerangka pelaburan dan perdagangan serta libat urus ekonomi yang meluas. Cadangan Perdana Menteri itu dikemukakan semasa sidang kemuncak ASEAN Amerika Syarikat ke-11 di Jakarta, dihadiri Naib Presiden Amerika Kamala Harris dan dipimpin Presiden Indonesia Joko Widodo.
Malaysia juga turut menyambut baik perkongsian strategik komprehensif Amerika Syarikat, terutamanya ucapan pemimpin di sidang kemuncak itu untuk memajukan pandangan ASEAN terhadap Indo-Pasifik semasa sidang kemuncak itu. Tiada apa yang perlu dipertikaikan, ketokohan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan kaleng-kaleng. Keberadaannya disedari dan disantuni dengan penuh hormat pemimpin dunia. Ketika pemimpin di sebelah sana yang tidak tahu malu sibuk mengatur strategi dan kerusi meruntuhkan kerajaan dan negara, beliau sedikit pun tidak membazirkan masanya kecuali bertindak untuk kesejahteraan negara dan rakyat jelata. Perlu diingat, tanpa mengambil gaji. Bolehkah anda bayangkan Tan Sri Mahyadi Mak Yassin atau Tan Sri Abdul Hadi Awang ketika ini di kemuncak ASEAN? Rasanya berlaga bahu pun tiada siapa yang ambil peduli. Sakit hati untuk kita terima, tapi itu satu kenyataan. Titik.